Assalamualaikum murid-murid. Apa khabar semua? Hari ini Ustaz nak tunjukkan kamu semua satu video tentang pengajaran hari ini yang bertajuk peranan masjid yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan transformasi yang perlu diwujudkan untuk membentuk umat Islam yang mapan dan hebat. Ustaz harap video ini bermanfaat untuk kamu semua. Selamat menonton. Peranan masjid yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di Madinah. Yang pertama ialah sebagai pusat kebajikan. Masjid pada zaman Rasulullah telah menjadi tempat penginapan bagi orang-orang yang lemah, fakir, miskin dan pemuda-pemuda lajang di kalangan kaum muhajirin yang belum mendapatkan rumah ataupun mereka yang dikenali sebagai ahli suffah. Yang seterusnya sebagai pusat pendidikan dan penyebaran ilmu. Masjid telah menjadi pusat pengajian mengenai perkara-perkara yang berkaitan dengan ajaran Islam dan juga fardu ain serta mengadakan kuliah-kuliah ilmu untuk semua peringkat. Yang seterusnya ialah sebagai pusat perhubungan. Rasulullah SAW bukan sahaja mengadakan perhubungan dengan sahabat-sahabat baginda, bahkan baginda melayani rombongan dan pengunjung-pengunjung bukan Islam dengan baik. Yang berikutnya sebagai pusat rawatan dan kecemasan. Masjid telah menjadi pusat rawatan dan kecemasan selepas peperangan, khususnya mereka yang luka ataupun tercedera turut diberi rawatan di masjid. Akhir sekali ialah sebagai pusat beribadat. Masjid sudah tentunya adalah tempat untuk umat Islam beribadat, terutamanya menunaikan solat 5 waktu, mengaji, qiyamul lail dan sebagainya. Kita pergi kepada transformasi masjid yang perlu diwujudkan bagi membentuk sebuah masyarakat Islam yang mapan dan hebat. Yang pertama, mewujudkan sudut-sudut penting di dalam kawasan masjid. Seperti contoh, pihak masjid perlu membuat satu sudut yang penting seperti sudut tokoh Islam pada zaman perjuangan Nabi Muhammad SAW pada suatu ruang seperti di penjuru masjid. Oleh itu, pengunjung-pengunjung yang datang ke masjid boleh mengunjungi sudut-sudut penting tersebut selain dapat menambah ilmu pengetahuan mereka. Seterusnya, mesra Islam dan mesra bukan Islam. Pihak masjid perlulah menyediakan pakaian luaran seperti selendang dan jubah untuk perempuan dan kain pelekat untuk lelaki yang bukan beragama Islam supaya mereka boleh memakainya ketika melawat masjid supaya nampak lebih sopan dan tertutup. Seperti kita boleh lihat masjid negara yang menyediakan jubah yang berwarna ungu untuk pengunjung-pengunjung yang bukan Islam supaya mereka dapat memakai jubah tersebut dan dapat memasuki kawasan masjid. Yang seterusnya, mesra OKU ataupun orang kelainan upaya. Pihak masjid perlulah menyediakan skrin yang bersaiz besar untuk mempamerkan teks khutbah. Seterusnya, membuat laluan rem untuk warga OKU memasuki masjid dengan menaiki kerusi roda. Dan seterusnya, menyediakan kasut ataupun sarung tayar untuk kerusi roda supaya tidak memberi kesan kekotoran pada lantai masjid. Dan akhir sekali, menyediakan lift untuk masjid yang mempunyai 2 tingkat. Oleh itu, dengan adanya kemudahan ini, orang yang berkelainan upaya mudah untuk menunaikan solat fardu di masjid. Yang seterusnya ialah menaik taraf infrastruktur masjid. Yang pertama ialah dengan membina bilik khas untuk kelas pengajian dan penyebaran ilmu seperti kuliah-kuliah dan sebagainya. Seterusnya, membina dewan khas untuk pernikahan dan perkahwinan. Yang seterusnya, membina bilik khas untuk pengurusan jenazah
Dan akhir sekali, menyediakan ruang tempat letak kereta yang lebih luas dan banyak supaya tidak sesak. Akhir sekali ialah penambahan tingkat masjid. Pihak masjid perlulah menambah tingkat masjid daripada satu tingkat ke dua tingkat, di mana tingkat yang atas adalah khusus untuk ruang solat wanita dan merupakan kawasan untuk jemaah wanita melakukan aktiviti yang dikhususkan seperti usrah, kuliah muslimat dan sebagainya. Baiklah murid-murid, macam mana dengan video tadi? Ustaz harap video tadi bermanfaat dan kamu juga dapat mengambil sesuatu daripada video tersebut. Baiklah, itu sahaja pelajaran kita untuk hari ini. Kita jumpa lagi minggu depan.